Assalamualaikum anak-anak tahun 6 yang cikgu kasihi. Pada minggu ini kita akan teruskan dengan projek Scratch yang berikutnya. Pada kali ini kita dikendaki menghasilkan projek Scratch yang melibatkan paparan dialog yang saling berbalas antara dua sprite, kemudian boleh mengeluarkan bunyi dan juga ada pergerakan dengan kelajuan yang berbeza. Cikgu ada sediakan contoh. Jom kita lihat dulu. Okey, ada dialog yang saling berbalas antara dua sprite. Ada mengeluarkan bunyi. Dan ada pergerakan dari satu titik ke satu titik yang lain dengan kelajuan yang berbeza. Jadi, apakah kod atau cara untuk menghasilkan tugasan ini? Jom kita lihat bersama cikgu. Okey, jom kita mulakan arahan atau cara untuk projek ini. Seperti biasa, kita kena pilih sprite. Buang dulu yang kucing ni. Kemudian pergi kepada sprite library dan pilihlah sprite yang kamu nak. Cikgu nak pilih unicorn dan juga tambah satu lagi. Cikgu nak ambil wizard. Okey, dah ada dua. Kemudian, setkan backdrop dia awal-awal supaya kita tahu di mana kedudukan kita nak letak sprite kita ni. Tekan pada backdrop, cikgu nak ambil outdoors, slope. Okey, dah ada backdrop. Langkah ni cikgu rasa kamu dah mahir sebab dua projek kita sebelum ni pun kita dah gunakan kaedah ini. Menukar sprite dan juga menambahkan backdrop. Tapi wizard ini saiznya agak besar. Cikgu nak kecilkan dengan cara tekan di bawah ni pada sprite tersebut, pada kotak sprite ni, okey, pada wizard ni. Kemudian ada saiz kat sini kan. Saiz cikgu typekan 70. Kemudian cikgu enter. Jadi saiznya agak kecil dan sesuailah dengan sepadanlah dengan saiz unicorn. Jadi cikgu boleh adjust dah kedudukan dia kat sini. Okey. Mula-mula kita nak buat arahan atau cara untuk wizard sebab wizard ni lah yang akan bercakap dahulu. Tekan pada wizard ni di bawah ni, kotak wizard ni. Sampai ke atas ni naik gambar wizard. Maksudnya kita sedang membuat arahan atau cara untuk wizard ini. Mula-mula seperti biasa pada blok events kita ambil when flag click apabila bendera hijau ini ditekan. Okey, yang ni. Apabila bendera hijau ditekan, maka wizard ini akan mengeluarkan dialog. Dia akan tanya pada unicorn tu. Apakah hajat kamu? Okey. 2 second terlampau sekejap cikgu ubah kepada 3 second. Kita try. Bendera hijau. Apakah hajat kamu? Okey, sekarang ni cikgu nak buat unicorn ni balas. Tekan pada unicorn. Kamu tidak boleh guna blok event yang sama. Iaitu bendera hijau ni. Kenapa tak boleh? Kita tengok apa terjadi. Okey. Kalau cikgu masih lagi menggunakan blok event apabila bendera hijau ditekan ini. Okey, cikgu contohlah cikgu balas. Tadi ditanyakan apakah hajat kamu? Jadi unicorn ni balas. Saya ingin terbang ke bulan. Dia cakap selama 3 saat. Cikgu tekan. Nampak tak dialog tu keluar serentak? Cikgu tak nak dialog ni keluar serentak. Cikgu nak dialog ini berturutan satu-satu. Jadi, kita tidak boleh gunakan blok event ni. When flag click ni tak boleh buang. Pergi dahulu pada blok wizard. Blok wizard ni dia kata say apakah hajat kamu. Kemudian pergi pada blok event, ambil yang ni. Broadcast message 1. Kita letakkan kata kunci kepada soalan ini sebagai mesej 1. Kenapa kena letak kata kunci? Sebab pada unicorn ini, arahan dia ialah when I receive message 1. Apabila saya menerima mesej 1, maka dia akan keluarkan dialog ini. Cuba kita tengok apa yang terjadi. Apakah hajat kamu? Saya ingin terbang ke bulan.
Nampak tak? Dia keluar secara berturutan. Okey. Sekarang ni dah settle dia jawab. Dia kata dia nak terbang ke bulan. Jadi kita nak buat wizard ni balas kepada permintaan unicorn ini. Sama seperti tadi, kita kena broadcast yang ni. Tapi kita tak boleh gunakan nama yang sama message 1 sebab message 1 ini adalah untuk ayat apakah hajat kamu. Maka tekan ke bawah. Tekan new message, kita tulis ini sebagai message 2. Jadi kita tahu kata kuncinya saya ingin terbang ke bulan adalah message 2. Pergi balik kepada wizard. Wizard akan ambil when I receive message 2, apabila saya menerima message 2. Message 2 tu apa? Message 2 tu ayat yang ni lah. Saya ingin terbang ke bulan. Apabila saya menerima message 2, jadi wizard ini akan jawab, say, baiklah, saya akan tunaikan hajat kamu. Dia jawab macam tu. Untuk 3 second. Kita ubah 3 second. Kita mainkan. Kita tengok. Apakah hajat kamu? Saya ingin terbang ke bulan. Baiklah, saya akan tunaikan hajat kamu. Okey, selesai dialog. Dialog kita dah berturutan. Antara satu dengan satu berturutan dengan baik. Sekarang ini, cikgu nak tambahkan bunyi. Bunyi pada wizard. Okey, ni kan wizard. Wizard ni apabila dia kata, baiklah, saya akan tunaikan hajat kamu. Dia akan keluarkan bunyi play sound magic spell. Dia dah keluar dah siap-siap magic spell. Sebab apa dia keluar magic spell? Sebab dia tahu dah kalau selalunya kita gunakan wizard, kita akan gunakan bunyi magic spell. Okey, cikgu nak buat pergerakan. Cikgu nak buat seolah-olah macam wizard ni angkat tangan. Okey, wizard ni dia ada pelbagai kostum yang berbeza, rupa bentuk yang berbeza. Kita tekan pada kostum. Dia ada 3. A, B dia angkat tangan. C, dia macam marah kan. Kita tak mahu lah yang marah ni. Kita nak ambil yang wizard B. Okey, pergi kat code balik. Bila play sound magic spell ni, kita ambil loops dia. Kita tukarkan wizard ini kepada switch costume to wizard B. Kenapa cikgu pilih wizard B? Sebab tadi kita dah tengok kat costume. Kita nak pakai wizard B. Okey, pergi kepada code balik. Kita try mainkan. Apakah hajat kamu? Okey, sekejap ya. Okey. Bila kita nak buat pertukaran kostum, kita nak buat pertukaran rupa bentuk, kita jangan lupa setkan wizard ini pada satu rupa yang tetap apabila kita tekan bendera hijau. Nampak tak? Sekarang ni dia dah pergi ke wizard B. Ini adalah wizard B. Kita nak mula-mula kita main ke atur cara ni, wizard ini ada pada gambar wizard A. Tangan dia ke bawah. Kita tak mahu dia start dengan tangan ke atas kan. Jadi untuk tetapkan supaya awal atur cara itu tangan dia ke bawah, kita kena tambah 1. Yang ni. Switch costume ni di atas sekali. Switch costume tu wizard A. Supaya bila kita ulang balik main video ini, bila kita tekan bendera hijau, dia automatik akan tukar pergerakan wizard tu kepada wizard A. Dia tak jadi rupa wizard B. Okey, kita tengok contoh. Apakah hajat kamu? Saya ingin terbang ke bulan. Baiklah, saya akan tunaikan hajat kamu. Dia angkat tangan. Nampak tak dia angkat tangan? Bunyi, dia angkat tangan. Okey. Kalau kita ulang balik, tengok nampak tak? Wizard tu tangan dia ke bawah kan? Kenapa tangan dia ke bawah? Sebab kita dah set kan apabila bendera hijau ditekan, dia akan jadi rupa wizard A yang tangan ke bawah tu. Sebab tu kita kena setkan dulu. Awal-awal ni bila bendera hijau ditekan, dia akan jadi kostum wizard A. Okey. Dah jadi bunyi. Sekarang dah bunyi macam tu, kita nak buat unicorn ini bergerak. Bergerak daripada satu titik ke titik yang ni.
Laju sikit ke sini, ke bulan dia perlahan. Okey. Sebelum itu pergi balik ke wizard. Kita kena buat ni sebagai broadcast message tree sebab pergerakan itu hanya akan berlaku setelah wizard tu bergerak tangan dan keluarkan bunyi. Kita kena type yang ni ialah message tree. Okey. Broadcast message tree pergi kepada unicorn. Unicorn, when I receive message tree motion. Ambil yang ni. Glide 1 second to X apa, Y apa. Okey, kita nak suruh dia glide. Pergi ke sini dulu. Tarik unicorn ni, bawa ke sini. Mula-mula dia pergi sini. Tengok pada paksi X dan paksi Y dia. Ubah di sini. Ikut yang kat sini tau. Sebab sekarang ni kedudukan dia, koordinatnya di sini. X ialah 87. Y ialah negatif 51. Cuba kita tengok. Jadi ke tak? Apa masalahnya? Bila cikgu dah letakkan dia di sini, dia tidak kembali ke kedudukan asalnya bila cikgu tekan bendera hijau. Jadi, kita kena setkan, sama macam wizard tadi kita setkan apabila mula-mula atur cara, tangan dia ke bawah kan. Jadi, untuk unicorn, kita kena setkan juga apabila mula-mula atur cara, dia berada pada kedudukan tepi wizard ni. Jadi, ambillah block event apabila bendera hijau ditekan. Okey, apabila bendera hijau ditekan. Tadi kan dia duduk sini kan? Okey. Kita ambil motion. Set X tu, set Y tu. Sekarang ni kedudukannya memang 89, negatif 40 kan? Tak mau. Cikgu nak ubah dia mula-mula sekali dia mesti duduk tepi wizard. Baca dia punya koordinat di bawah ni. Negatif 78, negatif 97. Jadi, walaupun kita letak di sini, tapi bila kita tekan bendera hijau, nampak tak dia ada kat kedudukan asal dia? Apakah hajat kamu? Saya ingin terbang ke bulan. Baiklah, saya akan tunaikan hajat kamu. Dia angkat tangan. Nampak? Dia dah pergi ke satu titik ke sini. Okey, sekarang nak bawa daripada titik ni, pergi ke bulan. Pergi ke unicorn. Unicorn ni. Yang ni glide 1 second ke sini. Sekarang nak bawa ni, pergi ke sini. Ambil juga dekat motion. Ambil glide. Silap, bukan random position yang ni. Ambil glide. Sebelum tu, kena masukkan weight. Kalau tak weight ni, dia macam kartun. Tapi weight kita buatlah weight 0.5 lah. 0.5. Nampak tak kedudukan 169, 107 kat bawah ni. Glide, kalau yang ni glide 1 second, sini kamu buat glide 5 second. Sebab kita nak ubah kelajuan dia. Ke 169 paksi X, 107 paksi Y. Kita mula balik atur cara. Nampak dia dah balik ke kedudukan dia. Apakah hajat kamu? Saya ingin terbang ke bulan. Baiklah, saya akan tunaikan hajat kamu. Bunyi. Angkat tangan. Kejap. Dia pergi kata, nampak tak? Mula-mula dia laju. Kemudian dia glide 5 second. Dia lambat sikit. Kita ubahlah kalau nak try. Okey, kata tak naklah 1 second cikgu. Saya nak laju lagi. 0.5. Sini saya nak glide 2 second. Contoh. Kita try. Apakah hajat kamu? Saya ingin terbang ke bulan. Baiklah, saya akan tunaikan hajat kamu. Tu laju sikit. Jadi, kita telah capai objektif kita. Oh, cikgu terlupa. Cikgu nak masukkan apabila dia dah pergi ke bulan tu, dia nak keluarkan bunyi lah, bunyi kuda. Jadi, ambil dekat sound, play sound.
magic spell ni, kita tak mau magic spell kan. Kita nak bunyi kuda. Seperti biasa, pergi pada sound, ambil library, ambil animals, kemudian carilah horse. Okey, yang ni. Tekan horse. Bila kita pergi kepada kod kita, magic spell ni kita boleh ubah kepada horse sebab kita dah masukkan horse dalam library sound kita. Kita try. Apakah hajat kamu? Saya ingin terbang ke bulan. Baiklah, saya akan tunaikan hajat kamu. Dia angkat tangan. Inilah satu cara yang kita inginkan. Cikgu rasa set arahan pada kali ini agak kompleks ataupun agak banyaklah dia punya langkah-langkah. Tetapi insya-Allah jika kamu ikut tutorial yang cikgu tunjukkan satu persatu, maka kamu boleh hasilkan. Okey, last kita nak tengok cara yang kita buat tadi secara skrin yang lebih besar. Cikgu, apakah hajat kamu? Saya ingin terbang ke bulan. Baiklah, saya akan tunaikan hajat kamu. Bunyi. Angkat tangan, dia bergerak. Bergerak sampai ke bulan. Dia gembira. Okey, itu sajalah tutorial untuk penghasilan projek Scratch kita pada minggu ini. Seperti biasa, kopikan link kamu dan masukkan ke dalam Padlet yang kita selalu buat sebelum ni. Okey, dah siap tugasan ni. Seperti biasa, kita save lah. Kita namakan sebagai projek Scratch 3. Projek Scratch 3, kemudian share. Bila kita tekan share, kita copy link seperti biasa. Copy link. Dah copy link, bawa ke mana? Bawalah ke link Padlet. Link Padlet kita, pilih kelas. Contohnya kelas Anak Al-Farabi. Ni semua cikgu dah buat dah siap-siap. Pastikan kamu masukkan link pada bahagian yang betul. Cari yang tugasan 29 hari bulan 7. Okey, nampak? Untuk kelas masing-masing lah. Nama Al-Farabi, Al-Jazari, Al-Razi dan Al-Biruni. Masukkan dekat bahagian komen. Tuliskan kita punya link. Kemudian tuliskan nama. Cikgu Suhaili. Post. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Pada bahagian komen, kelas 6 Al-Farabi, projek Scratch 3. Jangan bubuh di atas tau. Di atas ini adalah projek-projek yang lepas. Jangan salah bubuh tempat. Kemudian, cikgu akan cek melalui link kamu ni lah. Cikgu akan buka link kamu ni dan cikgu akan tengok hasil yang telah kamu buat. Itu saja sesi PDPR kita pada minggu ini. Sekiranya kamu ada masalah, seperti biasa boleh hubungi cikgu. Dan bagi yang tidak dapat buat tugasan projek ini kerana masalah peranti, masalah internet, tak apa, cikgu faham. Cuma tolong maklumkan pada cikgu, okey? Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.